Hadirin yang dihormati sekalian, majlis mengumumkan ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Dr. Ahmad Zaid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, diiringi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof, Ketua Menteri Melaka, Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Pendidikan Tinggi bersama Div-Div Kehormat. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan, dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak Pertiwi, bangunkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak Pertiwi, semarakkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak Pertiwi, bangunkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak Pertiwi, semarakkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Malaysia madani, Malaysia madani, Malaysia madani, Malaysia madani, Malaysia madani. Hadirin dipersilakan berdiri bagi bersama menyanyikan lagu negaraku, Melaka Maju Jaya dan UTM Terbilang. Bersama
Majlis diteruskan lagi dengan sesi lafaz ikrar rukun negara yang akan diketuai oleh Saudara Muhammad Noor Hakim bin Abu Zaz, Wakil Majlis Perwakilan Pelajar UTEM. Dipersilakan. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Maka kami, rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Majlis merangkakan ucapan terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk. Semua ada, kota pelancongan dah ternama. Ai pantai menarik, budayanya cantik. Ada yang datang dan tak mau balik. Alamak tuan! Ada bermacam-macam hiburan, dari cak-cak ke dondang sayang. Medan berpantun orang Melaka. Ada gelakau bergurau senda. Orang Melaka semua baik, walaupun nampak sedikit pelik. Bila bertemu tegurnya kasau, itu semua hanya bergurau. Kalau datang ke negeri Melaka, jangan risau nak tidur mana. Hotel ada, homestay tersedia. Yang penting pasti tak tidur dalam kereta. Cubalah makan asam pedas orang Melaka. Makan sekali 3 bulan, I tak lupa. Kuih keria, coconut shake, hai popular. Minuman bau, air resepi orang Melaka. Negeri Melaka negeri hebat. Kota pelancongan negeri selat. Negeri Melaka ai negeri hebat. Kota pelancongan negeri selat. Mai singgah dah bertahun-tahun kau duduk kat rumah jalan dia kat bandar apa semua. Melaka macam-macam mana lah abang. Pun ada, cendol ada, tamis sari pun ada. Naik beca, naik beca, naik beca. Besok. Kalau datang ke negeri Melaka, jangan risau nak tidur mana. Hotel ada,
nak set high popular. Minuman baru, air sepi, orang Melaka. Orang kena rasa. Negeri Melaka, negeri hebat. Kota pelancongan, negeri selatan. Negeri Melaka, ai negeri hebat. Kota pelancongan, negeri selatan. Hadirin sekalian, itulah dia persembahan tarian Senandung Anak Melaka yang telah dipersembahkan oleh Barisan Pelajar Dur Adikarya Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Melakaku Maju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof, Ketua Menteri Melaka. Yang berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Pendidikan Tinggi. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, merangkap penasihat TVET Jelita. Yang berhormat Esko-Esko Kerajaan Negeri Melaka. Yang berhormat Timbalan Esko Kerajaan Negeri Melaka. Yang berbahagia Datuk Profesor Teknologis Dr. Masila Kamarudin, Naib Chancellor Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Yang berbahagia Naib Chancellor Universiti Awam Malaysia. Yang berbahagia Ketua-Ketua Jabatan Peringkat Negeri dan Persekutuan, rakan strategik, rakan industri dan rakan media, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izin darinya dapat kita bersama di majlis perasmian TVET Place and Trend UTM at KPT pada hari yang berbahagia ini. Bagi pihak majlis merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada tetamu kehormat kita di atas kesudian hadir ke majlis ini. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis pada hari ini akan dimulakan dengan majlis ucapan. Majlis dengan ini mempersilakan Yang berbahagia Datuk Profesor Teknologis Dr. Masila binti Kamarudin, Naib Chancellor UTM untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof, Ketua Menteri Melaka. Yang berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Pendidikan Tinggi. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, merangkap penasihat jelita. Yang berhormat Exco dan Timbalan Esko Kerajaan Negeri. Yang berbahagia Naib Chancellor Universiti Awam Malaysia. Yang berbahagia Ketua-Ketua Jabatan Peringkat Negeri dan Persekutuan, rakan strategik, rakan industri dan rakan media. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan serta para pelajar yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melakaku Maju Jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tua, berani laksana jebat, dan salam Malaysia Madani, salam UTM ku sayang, menjajah universiti, melonjak ke hadapan. Terlebih dahulu, sukacita saya memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia serta izinnya, maka dapat kita bersama-sama meraihkan majlis perasmian TVET Place and Train UTM at KPT. Pertamanya, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan terlebih dahulu terhadap
Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah juga merupakan pengerusi jawatankuasa Majlis TVET Negara, tetamu kehormat serta hadirin dan hadirat sekalian di atas kesudian untuk meluangkan masa bersama-sama dengan warga UTM dan industri. Untuk makluman semua, ini merupakan kali pertama UTM dikunjungi oleh Timbalan Perdana Menteri semenjak ditubuhkan pada tahun 2000. Kami rasa sangat berbesar hati dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama dan ianya memberikan makna yang lebih signifikan lagi dalam menyerikan majlis kita pada hari ini, lebih-lebih lagi pada awal tahun 2024. Kalau di Melaka, kalau tak pantun, tak sah. Kapal dagang dari seberang, syarat muatan kayu meranti. Dari jauh tuan puan datang, orang Melaka sedia menanti. Hadirin sekalian, TVET Place and Train UTM Aktiviti ini merupakan cerminan manifestasi kepada kesungguhan Universiti Teknikal Malaysia Melaka dalam menjuarai TVET Malaysia. Saya boleh katakan usaha ini selari dengan aspirasi ikon TVET negara kita, iaitu Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kita yang sentiasa ke hadapan dalam menjustifikasikan TVET sebagai salah satu agenda pembangunan pendidikan negara. Jolokan ikon TVET yang saya berikan bukanlah hiperbolik semata-mata, bahkan dicerminkan jelas melalui inisiatif penyusunan dasar TVET Nasional, pembentukan Sekretariat TVET Nasional, peningkatan gaji minimum untuk lulusan TVET, kerjasama antarabangsa dalam TVET yang diterjemahkan melalui MOU Malaysia-China serta menyokong program TVET Jelita yang merupakan program TVET khas untuk wanita yang diterajui oleh UTM dan UCAM sebagai penyelia latihan dan fasilitator baru-baru ini. Tidak lupa juga kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka yang sentiasa bersemangat dalam menjayakan agenda TVET di negeri Melaka yang bertuah ini. Kita dapat menyaksikan sendiri ekosistem TVET dan pelaburan berasaskan TVET sedang giat dijalankan di negeri Melaka. Antara inisiatif yang akan dilakukan adalah penubuhan Pusat Kecemerlangan Pendidikan dan Pembangunan Teknikal Vocational yang menjadi antara 8 fokus utama Kerajaan Negeri Melaka yang dibentangkan sewaktu amanat Tahun Baru 2024 Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka. Semoga dengan dorongan dan kepimpinan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka, Melaka akan terus gemilang bukan sahaja di Malaysia, bahkan di dunia bagi pelopor industri berasaskan TVET. Untuk makluman Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama serta hadirin dan hadirat sekalian, TVET Place and Train UTM Aktiviti adalah satu gerbang kebolehpasaran graduan yang boleh disifatkan sebagai serampang empat mata menjurus kepada kebolehpasaran gaji premium kerana ianya melibatkan 4 platform utama: Jelita UTM at KPT, kedua UTM Industrial Playground, ketiga Industri MTUN Cyber Security Consortium, dan yang keempat National Industrial Career Expo NICE at UTM. Secara natijahnya, keempat-empat platform ini menjadi satu ikhtiar nirmala yang berintegrasi dengan holistik dalam menyumbang kepada peningkatan kebolehpasaran graduan bergaji premium. Secara tidak langsung, TVET Place and Train UTM Aktiviti ini akan dapat membantu komuniti dan negara secara keseluruhannya dalam menangani masalah pengangguran dan membangun ekonomi negara. Untuk tujuan ini, kami telah bekerjasama dengan syarikat-syarikat multinasional gergasi yang menawarkan gaji premium untuk membuka booth pada hari ini. Seterusnya menawarkan penempatan pekerjaan di syarikat-syarikat seperti Petronas, Micron, Hartalega, Mimos dan sebagainya. TVET Place and Train UTM Aktiviti sejajar dengan prinsip ekonomi madani, di mana kita berusaha mencapai keseimbangan dalam kemajuan ekonomi, padanan bakat dan keadilan sosial. Menyahut saranan Yang Amat Berhormat
Perdana Menteri kita pada pagi ini di UPM berkaitan penguasaan AI untuk rakyat. UTM sebagai salah sebuah MTUN mewakili KPT sederap menyahut cabaran itu dengan memperluaskan AI dalam semua aspek pengajaran dan penyelidikan serta inovasi. Di sinilah platform jelita UTM at KPT memainkan peranan. Untuk makluman yang amat berhormat Datuk Seri Utama, konsep jelita UTM at KPT adalah unik kerana ia memberi penekanan kepada high TVET. Sebagai contohnya melalui kursus dan persediaan profesional MTUN atau melibatkan badan-badan profesional. Jelita UTM at KPT telah mengorak langkah dengan 2,700 penyertaan dicatatkan serta beberapa kursus high TVET telah dilaksanakan seperti machine learning dan artificial intelligence. Secara tidak langsung, UTM menyahut secara serius seruan ekonomi madani dalam memastikan 60% tenaga kerja dalam industri TVET adalah terdiri daripada wanita. Dan juga ini menepati saranan yang amat berhormat Perdana Menteri kita pada pagi ini berkaitan penguasaan dan perluasan AI ataupun artificial intelligence. Bagi platform UTM Industrial Playground pula, inisiatif ini berteraskan work-based learning yang menekankan praktis sebenar dalam bidang. Industri akan bersama dengan UTM dalam inisiatif seperti Teaching Factory, R&D Laboratory, WBL, 2U2I, Pusat Kajian dan 3U1I. Secara tidak langsung, ianya akan melahirkan satu ekosistem industri di dalam universiti. Para mahasiswa dilengkapkan dengan potensi skill diperlukan sekaligus menepati demand yang dikehendaki oleh pihak industri dan sekaligus memberi nilai tambah kepada pendapatan gaji premium. UTM juga turut menyasarkan pembangunan kemahiran yang tidak dilupakan iaitu entrepreneurship. Kami ingin menjuarai technical entrepreneurship untuk menjadikan pelajar sebagai job creator, seterusnya membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat. Hadirin yang dihormati sekalian, platform ketiga adalah Industri MTUN Cyber Security Consortium. Untuk makluman yang amat berhormat Datuk Seri Utama dan hadirin sekalian, pengkhususan atau niche area UTM adalah berteraskan Advanced Manufacturing Technology dan Computing Technology. Justru secara antara penekanan yang diberikan adalah dalam industri cybersecurity dan AI. Menurut yang amat berhormat Perdana Menteri kita, menjelang tahun 2025, negara Malaysia memerlukan 25,000 tenaga kerja dalam industri cyber security akibat ledakan digitalisasi global dan AI yang mana angka tersebut dijangkakan akan terus meningkat. Dengan adanya demand seperti ini, maka ianya memberi refleks kepada penawaran gaji premium. Oleh itu, UTM dan Universiti-Universiti MTUN bekerjasama dengan erat dalam memberdaya skill dan kemampuan pelajar dalam bidang cybersecurity dan AI ini. Melalui platform National Industrial Career Expo NICE at UTM pula, dengan kerjasama Talent Bank dalam TVET Place and Train UTM at KPT pada hari ini, ia menepati kepada konsep industry relevant dan job ready. Kerana saya sendiri mendapat makluman bahawa lebih 20 industri yang terlibat dengan jaminan 1,500 peluang pekerjaan ditawarkan untuk expo ini sahaja. Melalui platform ini, UTM menyasarkan peningkatan bagi peratusan kebolehpasaran graduan yang sangat dititik beratkan seterusnya menjadi nadi kepada program pada hari ini secara keseluruhan. Secara keseluruhannya, program TVET Place and Train UTM at KPT ini menawarkan sebanyak 25,000 penempatan bergaji premium melalui platform jelita UTM at KPT, UTM Industrial Playground dan National Industrial Career Expo NICE at UTM. Saya ingin berkongsi kata-kata daripada Louis E. Lawes berkaitan dengan pembangunan TVET.
Give vocational training to the manually minded, and the children's court of the future will have less to do. Saya juga ingin menyampaikan serangkap pantun sebelum saya mengakhiri ucapan. Pasaran graduan semua dirangkum. Perihal industri sentiasa dijulang. Merintis graduan bergaji premium. Nirmala ikhtiar, UTM terbilang. Sebelum mengakhiri ucapan, bagi menyahut seruan Kerajaan Negeri Melaka dalam mempromosikan Tahun Melawat Melaka 2024, saya ingin mengambil kesempatan ini mengundang para hadirin semua untuk melawat dan bersisiar di Negeri Melaka yang bersejarah sambil menjamu selera asam pedas kita. Mana lagi? Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Naib Chancellor UTM di atas ucapan aluan yang disampaikan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis akan diteruskan lagi dengan sesi tayangan montaj TVET Place and Train UTM at KBT yang telah disediakan oleh pihak Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Dipersilakan. Dahulu, jika kita mendengar perkataan TVET, ia bukan satu pilihan yang utama. Tetapi kini, pilihan untuk mendapatkan pendidikan TVET menjadi semakin popular di kalangan. Yang penting, kolej universiti ini akan menawarkan kursus-kursus kemahiran dan teknologi seperti kejuruteraan kenderaan elektrik atau EV, teknologi pertanian, drone dan artificial intelligence. Institusi harus melakukan jaminan kerjasama bermakna bagi pihak industri bagi memastikan graduan yang dilahirkan dapat memenuhi kehendak dan keperluan sebenar industri. Kebolehpasaran pelajar dan mahasiswa adalah salah satu unsur kemanfaatan dan praktis ilmu dan kemahiran yang menjadi natijah bagi pembelajaran ilmu pengetahuan. Penekanan terhadap inisiatif kebolehpasaran harus juga selaras dengan The New Industrial Master Plan 2030.
Hadirin yang dihormati sekalian, bersempena dengan majlis kita pada hari ini, marilah kita bersama mendengar ucapan perasmian yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Saudara dan saudari pengacara majlis, sahabat saya yang amat berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof, kita berikan penghargaan di atas keberadaan beliau di UTM ini. Sahabat saya yang berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir yang buat pertama kalinya datang sebagai Menteri Pendidikan Tinggi. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Nuraini, mantan Menteri Pengajian Tinggi dan menjadi penasihat pada jelita. Naib Chancellor kita, Profesor Datuk Teknologis Dr. Masila. Rakan-rakan saya, Naib Chancellor yang berada di sini, pengurusi MARA, Esko dan Timbalan Esko Kerajaan Negeri Melaka, rakan-rakan dari Putrajaya dan kementerian-kementerian, pegawai kerajaan negeri, yang paling penting ialah para pelajar yang memenuhi Dewan Chancellor ini. Saudara, hari ini saya merasa sangat teruja kerana berada di UTM yang merupakan universiti teknikal yang pertama di negara kita. Tahniah UTM. Saya juga merasa bertuah apabila dapat bersama-sama dalam Dewan yang megah ini di sebuah universiti yang telah tertubuh 23 tahun yang lalu, dan saya hanya melihat dari kejauhan, tetapi saya juga kagum dengan UTM sebagaimana kagumnya saya dengan universiti-universiti lain. Saya minta pelajar-pelajar UTM dan pelajar dari universiti lain kita berikan penghargaan kepada UTM. Hari ini adalah merupakan kesinambungan yang akan kita lihat dari kejayaan-kejayaan yang telah kita tempa selama ini, dan saya percaya Majlis Pelancaran Program TVET Place and Train UTM at KPT yang akan kita saksikan sebentar lagi akan dapat meneruskan lakaran sejarah universiti ini dan universiti-universiti M2 yang lain dalam mengukuhkan aspirasi kerajaan Madani yang menelusuri ajadah TVET sebagai penyumbang besar ekonomi negara kita insya-Allah dan untuk kemakmuran negara kita. Justru saya melihat bahawa majlis pada petang ini bukan hanya bermakna bagi meneruskan lakaran sejarah,
buat universiti ini. Tetapi lebih jauh daripada itu, ianya memberi gambaran jelas bahawa kerajaan Madani amat serius untuk menjadikan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational atau TVET ini sebagai penggerak industri, penyumbang besar kepada ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat keseluruhannya. Secara peribadi dan rasmi saya ingin mengucapkan syabas, tahniah kepada UTM, terutamanya kepada seorang wanita besi kita, Profesor Dato' Teknologis Dr. Masila Kamarudin. Untuk maklumat semua, Dewan ini saya pernah menawarkan Naib Chancellor ini untuk bertanding pilihan raya yang lalu. Tetapi beliau telah memilih pilihan yang tepat bahawa UTM lebih penting buat beliau. Dan insya-Allah saya akan memantau prestasi beliau di UTM ini dan dalam mengendalikan kursus-kursus yang akan dihidangkan kepada jelita. Saudara, kita akui masa hadapan rakyat dan negara ini cukup kompleks. Namun, kita tidak harus berdiam diri. Kerana kita harus melihat bahawa industri cara lama yang berteraskan kepada buruh akan hilang dan akan digantikan dengan industri baru yang lebih canggih tentunya. Lebih-lebih lagi dengan kemunculan AI sebagaimana yang disebutkan tadi, dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah melancarkan AI pagi tadi. Dan kita juga harus mendepani teknologi digital yang tentunya semua ini menggugat status quo semasa. Maka kita harus menerobos keluar dan menyahut cabaran revolusi perindustrian 4.0 serta era pendigitalan yang menuntut generasi muda bagi mempersiapkan diri dengan kemahiran baru untuk bersaing di arena global. Sebagai pengurusi Majlis TVET Negara, saya telah mengambil keputusan bahawa pendidikan melalui sistem TVET ini bukan hanya seharusnya berjalan seiringan dengan bidang akademik dan profesional yang lain, tetapi negara memerlukan tenaga-tenaga berketerampilan atau berkemahiran dengan adanya teknologi baharu ini. Maka Majlis TVET Negara sedang mengkoordinasikan seluruh 1,345 institusi TVET di seluruh negara supaya ianya tidak bersaing di antara satu sama lain. Sebaliknya harus komplement dan suplemen di kalangan semua institusi ini untuk kita memberikan keberhasilan kepada penawaran guna tenaga berketerampilan untuk industri dan teknologi baru di negara ini. Dalam hal itu, saya telah mengkoordinasikan semua TVET awam dan swasta yang turut meliputi 12 kementerian untuk diselaraskan, dan dalam hal ini saya telah memberitahu MTUN terutamanya UTM ini untuk seperahu dengan kami agar kita memacu penghasilan
guna tenaga berketerampilan di negara ini agar kita dapat terus bersaing dan insya-Allah kita menahodai perjalanan yang baharu ini bagi menentukan negara kita akan muncul sebagai pendepan kepada teknologi baru di rantau ASEAN ini, insya-Allah. Malah melalui rantaian TVET ini, pelajar-pelajar lepasan sekolah, terutamanya lepasan tingkatan 5 dan sekarang ini sedang dirancangkan seawal selepas tingkatan 3. InsyaAllah kita akan juga salurkan mereka ke program-program awal untuk memasuki TVET ini. Kerana kita harus mengetahui dulunya masyarakat menganggap bidang TVET ini sebagai bidang sampingan atau sebagai kelas kedua. Saya meneliti ucapan Naib Chancellor tadi. InsyaAllah dengan gaji premium dan nilai tambah yang akan ditawarkan, saya yakin insya-Allah TVET akan menjadi pilihan utama kepada pelajar-pelajar sekolah menengah kelak, insya-Allah. Saudara, kita harus melihat juga tumpuan-tumpuan di dalam bidang-bidang tertentu untuk kita menentukan supaya kita tidak pernah ketinggalan di dalam memacu pembangunan industri baharu ini. Saya faham isu tentang bagaimana institusi pendidikan tinggi, apatah lagi kita mempunyai menteri pendidikan tinggi yang baru yang ibarat sirih pulang ke gagang, kerana beliau dulu adalah tenaga pengajar akademik di Universiti Islam Antarabangsa. Kini kita mahu melihat sebagai sirih pulang ke gagang, adakah beliau boleh melakukan transformasi untuk seluruh universiti di negara ini. Kalau tidak ada tepukan, artinya tuan-tuan dan puan-puan belum ada confident. Tetapi saya sebagai sahabat beliau mempunyai keyakinan penuh bahawa beliau akan melakukan yang terbaik untuk mentransformasikan semua universiti di negara kita ini. Dan marilah kita sejajar dengan perjalanan segera dan cepat untuk institusi TVET, di antaranya Politeknik dan banyak MTUN yang lain di negara kita yang juga diletakkan di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan saya sedar bahawa ekosistem TVET di negara kita merupakan sesuatu yang kompleks dan memerlukan pengurusan serta political will yang sangat tinggi, terutamanya daripada menteri yang baru ini bersama-sama dengan 11 lagi menteri-menteri yang menganggotai Majlis TVET negara yang saya pengurusikan. Sebagai pemangkin utama dalam pembangunan sosio-ekonomi Malaysia, saya yakin ekosistem TVET adalah tawaran baharu yang boleh mengukuh dan boleh memperkasakan negara kita untuk menangani isu-isu dari segi penggunaan tenaga kerja daripada luar negara. Dan saya yakin bahawa kebergantungan kepada pekerja asing, pampasan pekerja yang rendah dan juga ketidaksepadanan penawaran graduan dengan permintaan industri serta selama ini mungkin banyak berlaku keciciran di kalangan pelajar-pelajar. Justru pada peringkat awal saya mempenguruskan Majlis TVET Negara, saya telah mengarahkan agar pemerkasaan TVET di negara ini diperkukuhkan dengan menubuhkan Sekretariat TVET dan juga memperkasakan Majlis TVET yang merupakan kolaborasi rentas kementerian
bagi menzahirkan manifestasi kerajaan madani ini dalam menambah baik penyelarasan ekosistem TVET untuk membangunkan modal instan dan tenaga kerja berketerampilan tinggi dan menepati keperluan industri. Saudara-saudari, kerajaan juga telah mula mentransformasikan pelbagai pemain dalam ekosistem TVET ini. Tidak lengkap kalau saya tidak mengucapkan terima kasih, syabas dan tahniah kepada peneraju industri di seluruh negara yang memberikan dokongan dengan cukup kuat kepada institusi TVET ini. Apa yang telah dilakukan oleh universiti dan institusi TVET, perjanjian, persefahaman dan juga Memorandum of Agreement diadakan bagi menentukan bahawa lepasan TVET ini akan beroleh pekerjaan. Saya mengucapkan terima kasih kerana pihak industri selama ini telah memberikan respon yang bukan hanya cukup baik tapi sangat menggalakkan, kerana kebolehpasaran lepasan TVET ini telah mencapai keperatusan yang cukup tinggi, iaitu kira-kira 98.5%. Saya yakin 1.5% lagi bukan tidak diterima oleh pasaran, tetapi mereka adalah merupakan lepasan TVET yang melanjutkan pelajaran ke lebih tinggi lagi. Untuk itu, dalam konteks transformasi ekosistem TVET di peringkat nasional, di peringkat negeri ini, saya cukup mengharapkan permulaan sebagai contohnya pada tahun 1969 institusi pendidikan tinggi TVET yang pertama ialah di Kolej Politeknik Ungku Umar di Ipoh. Kini Politeknik Ungku Umar telah berusia 55 tahun dan saya merasakan bahawa ini adalah merupakan contoh yang terbaik kerana PUO telah melahirkan seramai lebih 676,000 lepasan daripada politeknik ini dan mereka sekarang berada dalam pasaran. Yang terbaru pada 3 Disember yang lalu, saya sendiri yang terlibat dalam peluncuran transformasi politeknik 2023-2030, saya mengucapkan syabas kepada Yang Berhormat Datuk Seri Khalid Nordin yang telah menerajui dan menahodai peluncuran transformasi politeknik ini, dan saya yakin pengganti beliau akan terus meluncur dengan lebih deras untuk seluruh politeknik ini, insya-Allah. Dan saya harap politeknik dan juga beberapa institusi lain sebagai pusat asasi TVET akan dijadikan feeder kepada universiti-universiti yang lain, terutamanya di dalam rangkaian Universiti Teknikal Malaysia ataupun M2 yang telah saya sebutkan tadi, dan saya harap kita akan insya-Allah berada di hadapan setiap masa. Saya juga ingin M2 memperkembangkan peranan dengan lebih luas lagi dan bekerjasama dengan M2 yang lain, dan oleh kerana kementerian saya mempunyai sebuah universiti TVET iaitu Universiti Kuala Lumpur atau UniKL dan juga German Malaysia Institute, maka kita tidak perlu bersaing, sebaliknya kita berkolaborasi untuk menentukan bahawa lepasan TVET akan sentiasa berada di garisan hadapan. Pagi ini saya telah diberitahu oleh rakan-rakan saya yang berada di negara China sekarang ini
di mana negara itu telah menawarkan 1000 tempat di institusi TVET di negara itu kepada pelajar-pelajar lepasan TVET di negara ini untuk melanjutkan pendidikan TVET di negara itu dengan biasiswa 100% kepada 1000 pelajar-pelajar kita. InsyaAllah saya akan mengagihkan kepada MTUN seluruh negara, terutamanya yang kebetulan kursus-kursus yang dihidangkan itu di negara China akan dapat memberikan enhancement kepada pendidikan lanjutan pada pelajar itu. 1000 tempat ini akan ditawarkan secepat mungkin. Dan saya juga akan meminta MARA, terutamanya pengurusi MARA yang ada di sini, kerana syaratnya pelajar-pelajar yang diberikan beasiswa 100% oleh institusi TVET di China itu mensyaratkan bahawa tiket penerbangan akan dibiayai oleh pelajar-pelajar sendiri. Tetapi saya akan meminta pengurusi MARA untuk membiayai 100% tiket penerbangan untuk 1000 pelajar-pelajar ini. Kalau beliau tidak bersetuju dengan arahan ini, maka jangka hayat beliau akan pendek. Saya yakin beliau akan mematuhinya. Saudara-saudari, saya akhirnya mengharapkan agar kita bersama-sama untuk melangkah ke hadapan bagi menerobos beberapa bidang yang baru seperti aero angkasa, pembinaan kapal, teknologi rel, robotik, pembuatan termaju dalam cyber security dan bidang-bidang yang lain. Saya serahkan ini kepada naib-naib chancellor yang ada dalam MTUN untuk lebih kreatif bagi membuka peluang bidang baru di semua MTUN yang ada di negara ini sesuai dengan keterangkuman kehendak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menterjemahkan pelaksanaan di dalam New Industrial Master Plan. Dan saya juga mengharapkan agar wanita jangan pernah dikesampingkan di dalam menelusuri TVET ini. Maka saya ucapkan terima kasih kepada UTM dan juga Jelita, di mana penasihat Jelita ada di sini, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, yang walaupun telah bertukar ke kementerian lain, tetapi saya yakin sebagai penasihat kepada Jelita ini dengan kerjasama UTM, 150,000 peserta untuk mengikuti kursus Jelita ini akan dapat dilaksanakan dengan sesegera yang mungkin, insya-Allah. Kita berikan penghargaan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Noraini, dan kalau ini berjaya maka adalah masa depan yang cerah yang akan kita lihat. Kalau sebaliknya, cukuplah setakat ini. Tapi saya yakin beliau akan melakukannya. Saudara-saudari, kita tahu Jelita adalah merupakan smart partnerships antara UTM dan juga College University Agroscience Malaysia di bawah RISDA, dan saya sebagai menteri yang bertanggungjawab terhadap RISDA, saya sangat komited untuk melakukannya, dan saya harap cadangan daripada UTM untuk membiayai sebahagian daripada fees yang akan dikenakan itu akan dapat dilaksanakan, oleh kerana kita tahu bahawa RISDA adalah merupakan satu payung agensi yang menaungi pekebun-pekebun kecil getah, maka ianya tidak terhad kepada pekebun-pekebun dan anak-anak pekebun, tetapi ianya telah ditambah luaskan. Alangkah baiknya kalau UTM dapat mengurangkan
the fee charges pembayaran pembelajaran ini. Dan insya-Allah kalau tepukan kita kuat, maka lebih banyak diskaun akan diberikan oleh UTM. Saudara-saudari, ini cabaran untuk jelita dan saya yakin jelita akan dapat menterjemahkan pelaksanaannya. Saya juga mengharapkan program pada hari ini, peluncuran TVET Place and Train UTM at KPT yang akan kita lihat peluncuran sebentar lagi, akan turut membuka ruang seluas-luasnya dalam membentuk kerjasama strategik dengan pihak industri sebagaimana disebutkan oleh WC sebentar tadi. Saya yakin wanita besi ini jangan dicemburui. Kita harus memberikan dukungan kepada wawasan beliau dan insya-Allah saya memberikan komitmen untuk membantu beliau dan UTM serta M2 yang lain bagi merealisasikan semua matlamat-matlamat ini insya-Allah. Akhirnya, saya juga turut gembira melihat kewujudan industrial playground yang disebutkan tadi dan saya harap dalam jangka panjang konsortium keselamatan cyber yang disebutkan oleh VC tadi akan dapat diterjemahkan pelaksanaannya dan saya yakin atas keizinan Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi dan jika ada kesudian daripada UTM untuk menjemput saya, tahun hadapan saya akan melihat di Dewan ini bahawa jelita akan berjaya melakukan graduasinya di sini, convocationnya di sini dan insya-Allah saya berjanji untuk datang sekali lagi bagi meraihkan kejayaan jelita dan M2 yang lain. Maka dengan lafaz fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, saya dengan ini melancarkan program TVET Place and Train UTM at KPT di Universiti Teknikal Malaysia Melaka dengan resminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis melangkahkan ucapan terima kasih dan mohon Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia untuk terus kekal berada di atas pentas bagi penyempurnaan atau cara yang seterusnya. Majlis seterusnya mempersilakan Yang Berbahagia Naib Chancellor UTM untuk menjemput dan mempersilakan div-div kehormat yang lain naik ke atas pentas bagi mengiringi Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Dan sebagai simbolik perasmian, majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia untuk menyarungkan VR headset yang telah disediakan. Welcome to UTM TVET Place and Train.
Hadirin yang dihormati sekalian, berikan tepukan gemuruh kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia serta div-div kehormat yang lain. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis teruskan lagi dengan sesi pertukaran MOU di antara Universiti Teknikal Malaysia Melaka dan pihak industri. Dan sebagai simbolik pertukaran, majlis mempersilakan wakil syarikat dari setiap industri untuk naik ke atas pentas bagi sesi bergambar bersama div-div kehormat. Dengan ini dipersilakan kumpulan pertama wakil syarikat yang menjalinkan kerjasama dengan Jelita UTM at KPT untuk naik ke atas pentas. Untuk makluman para hadirin sekalian, Jelita UTM at KPT telah berjaya mengumpulkan sebanyak 11 industri yang akan menyediakan 12,850 peluang pekerjaan kepada para pelajar. Kesemua industri ini memberikan penekanan kepada program High TVET yang dijangka mampu mencapai rangka kerja ekonomi madani 2024 iaitu 60% tenaga kerja wanita di Malaysia. Syarikat berkenaan adalah Mimos Berhad, Sirim STS Sdn Berhad, Malaysia Drone Chamber of Commerce and Industry, KRU Masterclass Sdn Berhad, Kedah Industrial Skill and Management Development Center KISMEC dan Malaysia Academy of Supply Chain and Logistics Management Sdn Berhad. Mohon semua wakil syarikat untuk membuka folder bagi sesi bergambar. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada kumpulan pertama. Seterusnya dipersilakan kumpulan kedua wakil syarikat yang menjalinkan kerjasama dengan Jelita UTM at KPT untuk naik ke atas pentas. Syarikat tersebut adalah P10X Sdn Berhad, P Halal, Hilse Global Sdn Berhad, Dreamcatcher Consulting Sdn Berhad dan Cubalec Sdn Berhad. Mohon semua wakil syarikat untuk membuka folder bagi sesi bergambar. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Para hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan sesi pertukaran dokumen LOI di antara pihak UTM dan pihak Mara Incorporated Sdn Berhad disaksikan oleh div-div kehormat. Untuk makluman para hadirin sekalian, LOI antara UTM dan Mara Incorporated Sdn Berhad adalah berkaitan kerjasama untuk menyediakan fasiliti kampus cawangan UTM dan cadangan tawaran pembangunan kolej kediaman pelajar UTM di atas tanah milik syarikat Mara di Air Keruh, Melaka. Majlis dengan ini mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Wira Abdul Halim Haji Muhammad, Pengerusi Mara Incorporated Sdn Berhad, dan Yang Berbahagia Datuk Wira Dr. Ashraf Wajdi Datuk Dusuki, Pengerusi Majlis Amanah Rakyat untuk naik ke atas pentas. Seterusnya sesi pertukaran LOI antara UTM dan Mara Incorporated Sdn Berhad.
Para hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan sesi tayangan montaj yang telah disediakan oleh pihak Mara Incorporated Sdn Bhd. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Seterusnya majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka dan Yang Berhormat Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk kembali mengambil tempat duduk yang telah disediakan. Dan mohon Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi bersama Yang Berbahagia Naib Chancellor UTM untuk terus kekal berada di atas pentas bagi penyempurnaan atau cara yang seterusnya. Seterusnya, dijemput wakil syarikat yang menjalinkan kerjasama dengan Industrial Playground menerusi WBL untuk naik ke atas pentas. WBL bermaksud Work-Based Learning, iaitu kaedah pengajaran dan pembelajaran berasaskan kerja di mana pelajar ditempatkan dalam suasana kerja yang sebenar secara block release. Sehingga kini seramai 155 pelajar telah ditempatkan di 50 rakan industri. Syarikat berkaitan adalah Panorama Melaka Sdn Bhd, Northport Malaysia Berhad, Sirim STS Sdn Bhd, the Government Industry TVET Coordination Body, Federation of Malaysian Manufacturers, City University Malaysia, The Automotive College Sdn Bhd, Ilmu, Dewan Perniagaan Melayu Melaka, Persatuan Usahawan Otomotif Prosper Malaysia Autopro, Dominant Opto Technologies Sdn Bhd, ORS Technologies Sdn Bhd, Ultratrax Machinery Sdn Bhd, Daikin Malaysia Sdn Bhd, Dunham Bush Industries Sdn Bhd, the Chartered Institute of Logistics and Transport Malaysia, LED Vision Sdn Bhd, Infomac Engineering Sdn Bhd, Celcom DG dan Universiti Malaysia Sarawak. Dipohon kepada semua industri untuk membuka folder bagi sesi bergambar. Baik, majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada semua syarikat. Seterusnya, dijemput industri di bawah Industrial Playground. Industrial Playground ini mempunyai konsep berprinsipkan University at Industry dan Industry at University yang bertujuan supaya penemuan teknologi baru diintegrasikan dengan industri yang akan membantu memacu ekonomi negara. Teknologi AI sentiasa diperkasakan dalam bidang Advanced Manufacturing Technology sederap dengan saranan Perdana Menteri Malaysia pada pagi ini di UPM berkenaan penguasaan AI untuk rakyat. Industrial Playground ini akan menempatkan beberapa entiti seperti Business Center, Startup, STI COE, Manufacturing Center, Design House, Incubator serta Teaching Factory dalam satu tempat bertujuan menyediakan fasiliti dan kemudahan lengkap kepada penyelidik, industri dan komuniti bagi mendukung hasrat pembangunan dan pengkomersialan produk. Syarikat berkenaan adalah
Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka, Pusat Rehabilitasi Perkeso, Reservoir Link Energy Berhad, On Semiconductor Malaysia Sdn Berhad, NMS Legacy Sdn Berhad, Animonster Studios Sdn Berhad, Petronas Lubricant International, Eurospace Malaysia Innovation Centre, CTRM Euro Composites Sdn Berhad, SIMDB Auto Engineering Sdn Berhad, Sawipack Sdn Berhad, Advanced Energy Industries Malaysia Sdn Berhad, iPetro Services Sdn Berhad dan HRSB Holding Sdn Berhad. Diminta semua syarikat untuk membuka folder bagi sesi bergambar. Baik, majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada syarikat yang terlibat. Seterusnya dijemput pihak yang menjalinkan kerjasama dengan industri M-Tone Cyber Security Consortium untuk naik ke atas pentas. Untuk makluman para hadirin sekalian, penubuhan Konsortium Keselamatan Cyber adalah merupakan satu inisiatif bagi melahirkan modal insan yang berkepakaran tinggi dalam keselamatan cyber untuk memenuhi tenaga kerja seramai 25,000 orang menjelang 2025 yang diperlukan dalam bidang cyber security untuk menangani dan melindungi negara dari ancaman cyber. Dijemput wakil daripada Cyber Security Malaysia, Naib Chancellor dari Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA, Universiti Malaysia Perlis UNIMEP dan Universiti Tun Hussein of Malaysia UTHM. Mohon semua wakil untuk membuka folder bagi sesi bergambar. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Seterusnya, dijemput pihak yang menjalinkan kerjasama dengan NICE at UTM untuk naik ke pentas. NICE at UTM dianjurkan dengan melibatkan industri besar yang berpotensi menawarkan gaji premium kepada lepasan graduan UTM. Selain itu, UTM turut menyasarkan peratusan kebolehpasaran graduan yang lebih tinggi dan berkualiti melalui penganjuran program ini. Dipersilakan Wakil Human Resource Development Corporation HRD Corp, Talent Bank Sdn Berhad dan Yayasan Prihatin Nasional. Dipersilakan. Dipohon kepada wakil syarikat untuk membuka folder bagi sesi bergambar. Baik, majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkenaan. Majlis seterusnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi serta Yang Berbahagia Naib Chancellor UTM untuk turun bagi mengiringi Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia serta div-div kehormat yang lain untuk melawat reruai pameran yang telah disediakan dan pohon wakil-wakil syarikat supaya berada di reruai masing-masing. Hadirin sekalian, dipohon untuk memberikan laluan kepada Timbalan Perdana Menteri Malaysia dan juga div-div kehormat untuk melawat reruai. Mohon perhatian kepada hadirin sekalian untuk memberikan laluan kepada div-div kehormat.
Baiklah hadirin sekalian, Timbalan Perdana Menteri dan juga Div-Div kehormat kini menuju ke reruai pertama iaitu Jelita UTAM at KPT, di mana Timbalan Perdana Menteri akan menandatangani plug Jelita UTAM at KPT. Dipersilakan. Dipersilakan Timbalan Perdana Menteri untuk mendatangani plug Jelita UTAM at KPT. Seterusnya, DPM kini berada di reruai Petronas, di mana produk yang